Tetapi ada syarat, ada 3 syarat dia. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk melayakkan seseorang mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Kan? InsyaAllah. Ready dengan pen, kan, untuk kita catat apa 3 syarat tu. InsyaAllah kita akan kupaskan dalam Tanya Ustaz pagi ini. Kalau tak sempat, kita akan sambung tahun depan. Oh, boy. Oh, Ustaz, insyaAllah. Okay. Lain macam dia punya mendebarkan tu. Mendebarkan tu. Okey, syarat yang pertama. Syarat yang pertama untuk mendapat syafaat Nabi SAW adalah mencintai Nabi SAW. Kena rasa ada cinta Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama sesiapa yang kamu cintai. Sebab tu mencintai Nabi ni sebenarnya satu ilmu yang perlu kita pupuk. Macam mana nak mencintai Nabi? Bak kata hadis Melayu, hadis sahih Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Lain macam. Itu hadis sahih Melayu. Okay. Dia maknanya nak cinta Nabi kena kenal. Kena banyak baca pasal Nabi, kena banyak dengar pasal Nabi, kena banyak maknanya memahami sirah-sirah Nabi SAW. Barulah kita akan mencintai Nabi. Kalau kita baca dan tahu pasal orang lebih, orang lainlah kita akan cintai. Sebab tu orang Melayu sebut bahawa tak kenal maka tak cinta. Jadi maknanya kecintaan kepada Nabi SAW perlu dipupuk daripada anak-anak kecil kita lagi. Dedahkan dengan cerita-cerita. Sebab itu sambutan Maulid Nabi SAW bukan sambutan itu. Tapi program untuk didedahkan bagaimana mengenali Nabi itu dan untuk akhirnya mendatangkan kecintaan Nabi SAW. Kadang orang cakap, apa nak berarak-arak lah untuk pasal Maulid Nabi. Dia bukan itu. Kan? Bukan yang perbuatan itu, tetapi ini. Tapi maksudnya macam mana program sebab ataupun cara untuk kita melahirkan mengenai Nabi dan tu ada ceramah-ceramah dan sebagainya, kan? Jadi itu pertama, mesti mencintai Nabi SAW. Syarat yang kedua, kan? Yang kedua, bagaimana kita nak layak untuk mendapat syafaat dari Nabi SAW? Yang keduanya, kena selalu berselawat pada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa man ahabba syai'an fa aktsarahu dzikrahu, siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Jadi kalau kita asyik sebut pasal aduh kita sekarang ni susah lah kan, maknanya asyik kesusahan kita sebut, mana dunia lah yang kita cintai. Kalau kita asyik sebut pasal, kalau berbual asal cerita perempuan aja, maka pencinta wanita lah dia tu. Maklumlah Ustaz, baru nak akan nikah ni musim ni. Dia macam selalu sebut. Betul lah kan. Asyik sebut benda tu. Sebab Nabi sebut, kamu siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dia. Sesiapa yang mencintai Nabi, maka banyaklah dia menyebut Nabi SAW. Dengan cara apa? Bukan dengan cara Muhammad. Tak, bukan. Dengan cara selawat. Selawat ini paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Kan? Dia bukan Muhammad bukan. Kan? Zikir ya Allah jadi zikir. Selawat paling kurang sallallahu alaihi Muhammad. Dan banyak betul-betul selawat yang lain. Kita ada macam-macam selawat ada, kan? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasi. Allah panjang Ustaz. Kita ni komputer dah lama. Nak menghafal soal panjang pun susah. Jadi tak boleh baca panjang, baca yang pendek, kan? Janji baca, jangan tak baca langsung. Berarti paling kurang lazimkan untuk selawat satu hari 100 kali. 100 kali tak banyak. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, 3 minit ke 5 minit habis. Kan? Kita membebel ke anak kita setengah jam belum tentu habis. Setengah jam belum tentu habis. Kan? Ibu-ibu akak-akak sekalian kan, membebel kat suami setengah jam cukup ke tak? Tak cukup tu. Tak cukup. Ada 23 jam lagi. 23 jam membebel kat suami. Selawat 3 ke 5 minit sehari saja. Kita layak untuk mendapat syafaat, Allah beri keberkatan dalam hidup kita. Ya, Ustaz. Jadi lazim dengan selawat. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, syarat terakhir untuk melayakkan kita mendapat syafaat adalah mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak dari 5 peringkat. Dari peringkat diri, ada peringkat keluarga, ada peringkat masyarakat, ada peringkat negara, ada peringkat ummah. Yang diri, paling mudah lah. Contoh macam, ni pakai cincin, contoh kan. Ibu-ibu akak-akak, kita pakai cincin pada hari ni. Akak-akak ibu-ibu dah pakai cincin, niatkan saja pakai sunnah. Jari mana antara 4 jari ni, kanan ataupun kiri tak kisah. 3 ni ada orang ada pakai 3 kan. Maksudnya 3 ni boleh, tapi maknanya
alangkah baiknya kalau kita pindahkan untuk dapat sunnah. Ya. Contoh kan. So kalau anda kata, Allah Ustaz, beli cincin terbesar contohnya kan. Terbesar jadi pakai kat sini ke, pakai kat sini ke, pakai kat sini ke. Maknanya pindahkanlah. Orang dulu balut pakaiannya. Balut pakai lapis dalam. pakai benang, benang. Benar. Sekarang hantar kedai boleh kecilkan mudah aja kan. Itu sunnah bentuk diri, senyum. Nabi sebut tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu pada saudara kamu merupakan sedekah. Itu senyum merupakan sunnah. Nabi sentiasa senyum. Kan? Tapi senyum pada saudara yang bukan senyum pada tabung masjid. Tabung masjid kena bawa RM1 baru jadi sedekah. Dulu masuk masjid lama haji, lama kat tabung, dia berlaku tengah sedekah ni kan. Dia tak jadi sedekah. Senyuman pada saudara jadi sedekah. Jadi maknanya itu antara benda-benda sunnah bentuk diri. Bentuk keluarga, memanggil pasangan dengan panggilan yang baik. Kan? Bentuk masyarakat, majlis ilmu macam ini. Kan? Bentuk negara, membangunkan negara. Bentuk ummah, membantu masyarakat Islam yang di luar geografi kita. Kita ada Palestin boleh bantu. Kita ada kawan-kawan di Rohingya. Kita ada di selatan Thailand, di Iraq dan macam-macam lagi. Paling kurang doakan. Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi mana syarat untuk mendapat syafaat 3 perkara. Pertama, saya ulang lagi, kena ada rasa mencintai Nabi. Yang keduanya, kena sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Dan yang ketiganya, kena mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, itu dia. Cintakan Nabi, kemudian selalu berselawat dan mengamalkan sunnah. 3 poin ataupun 3 perkara yang kita kena titik beratkan dalam kehidupan kita setiap hari untuk kita sama-sama beroleh syafaat Nabi, insya-Allah. Okey Ustaz, banyak lagi kita akan huraikan selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.